Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini adalah satu perkongsian guide yang mana ingin membantu adik-adik calon SPM 2020 untuk melaksanakan kerja khusus mereka ya. Kerja khusus kali ini diberi tentang tajuk kelab dan persatuan. Jadi kita ada sesuatu yang fresh dan baru juga. Tajuk dia kelab futsal sekian-sekian. Betul? Okey, sebelum tu saya nak beritahu dulu kami ada disclaimer sikit lah. Kami ni hanya nak bantu bagi idea bagaimana nak buat ataupun nak laksanakan kerja khusus awak. Bukanlah kami nak memberi jawapan sepenuhnya. Okey? Selebihnya effort anda dengan cikgu anda lah. Maknanya awak buat assignment ni, ni kerja khusus ni assignment lah. Awak buat mesti tunjuk cikgu awak. Tunjuk effort awak. Okey cikgu, saya dah siap dah. Dari A sampai B contohnya. Tunjuk cikgu awak. Sentiasa tunjuk. Sentiasa bertanya. Kalau cikgu awak kata, ni silap ni betul kan? Sila betulkan. Sebab apa-apa pun, guru di sekolah yang akan memberi markah. Berapa persen nak bawa SPM? 20%. Okay? So sementara tu saya tunjuk dulu soalan dia. Okay. Mungkin ada yang dah dapat soft copy, dah cikgu ada yang dah post pada anda. Bagus cikgu-cikgu semua. Walaupun cuti PKP Okay, kita tengok dulu soalan dia. Okay, this is the question, betul? Kalau print ni tebal berbenar. Tebal sangat lah So you all boleh tengok masing-masing. Bacalah dari ayat ke ayat. Jadi dia cerita dah kita ni pengurus kelab futsal dan sebagainya. So saya segera pergi ke muka surat 6. Mungkin ada yang baca-baca blur, dia ada sampai blok kepala. Apa benda nak buat ni? So sebenarnya checklist dia ada berada di muka surat muka surat 5, nombor 6. Ini adalah checklist yang anda perlu perhatikan. Okay. So checklist ni sebenarnya sangat membantu untuk awak track. Saya dah siap yang mana, saya dah siap yang mana dan sebagainya. So adik-adik perlu tengok ni lah. Okay. Ada yang bertanya kepada kami, ada yang WhatsApp, ada yang dia tanya kat Facebook, dia tanya kena pakai komputer ke cikgu? Ya betul. So kena ada soft copy lah. Sebab ayat dekat bawah dia ni, dia ada tulis apa? Calon diperuntukkan 12 minggu dan sebagainya, hasil projek menggunakan perisian yang sesuai. Okay, perisian yang sesuai. Apa maksud perisian sesuai? Kalau you pakai komputer tu, mungkin kena pakai Excel, mungkin kena pakai Word dan sebagainya lah. Okay, so kalau adik-adik baca kat sini, mana dia tadi? Ni, ikut ni. Dan dicetak dengan mematuhi peraturan berikut. Okay, tolong jangan plagiat ataupun jangan meniru orang. Jangan ambil hasil member, lepas tu awak buat je. Awak photo state dia, jangan. Cikgu awak boleh bau cikgu awak boleh tahu. Okay, so ikut arahan ni, saiz kertas mesti A4, jangan saiz kecil, besar-besar sangat. 12 point, maknanya font dia 12, lepas tu font dia mesti Times New Roman jenis yang tu. Tak boleh yang fancy-fancy ataupun yang pelik-pelik. Mesti ikut Times New Roman. Okay, so kita sepanjang sharing kami akan go through satu persatu. Okay, so jom kita tengok atas sikit. Kita akan berdasarkan orang kata berdasarkan checklist ni lah kita akan buat. Okay, so itu saja untuk pengenalan ni. So kita akan tengok apa kita nak study kali ini. Okay, so kali ni kita nak fokus pada lampiran C. Lampiran C tentang apa anak-anak? Apa dia? Cuba silap muka surat berapa kita gagak tu. Okay, lampiran C tentang waktu operasi. Waktu operasi dan juga kadar sewa dia. Okay, so siapa-siapa yang biasa main futsal dia senang hatilah. Dia boleh agak-agak lah berapa siapa yang tak biasa main futsal ni, dia akan macam berapa. Okay, you all boleh google lah. Buat searching sikit. Buat research sikit. Okay, research lah, tulis kat situ kadar sewa futsal. Macam tu. Okay, kejap lagi kita guide macam mana nak buat. Okay, and then kalau lampiran D ni muka surat 18. Betul? Rekod penggunaan gelang
gang. Okey, kat situ pun senang belaka lah. Ini macam kita main letak-letak je. Serius tak cikgu? Serius. Okey. So saya share dia punya dokumen. Okey, sebentar saya share kejap. Okey, kalau you dah download lampiran ni, lampiran C ni dia akan dalam bentuk Word lah. Okey. So add words. Okey, kita masukkan je senang saja sebab dia dah bagi template siap-siap. Dalam soalan you all pun dia dah type benda-benda ni siap dah. So ikut je, follow je apa dia cakap. And then kadar setiap 1 jam ni macam saya cakap tadi lah, kita kena buat research sikit. Tanya-tanya member selalu main ataupun buat research je kat Google. Tak ada masalah. So you letak je berapa ringgit pun. Yang relevan lah dengan tempat awak. Macam kami dekat Rawang agak-agak berapa. Kalau you duduk KL ke, Putrajaya ke, Bandar Besar, Penang ke, mungkin mahal sikit. Depends lah. Ini tak ada masalah lah bagi kami. So macam letaklah yang relevan. Jangan letak RM10. Kelakar sangat. Okay, dia RM50 kat atas tu okey lah. Okay, so saya letak kat sini RM50. Ini RM60. Dan sini saya letak RM80. Okay, so terserah. So you all nanti type je lah. 50, 60, 80. Okay, cikgu kita orang nak cantikkan ni, suka hati lah, suka hati korang lah nak cantikkan. So saya guide sahaja. So habis dah lampiran C. Cuma dia menjadi ketakutan bila siapa yang tak biasa ataupun tak tahu rate ni boleh letak apa-apa ke. Sebenarnya boleh letak apa-apa ya anak-anak. Okay, so kita settle dekat lampiran C, kita nak buat lampiran D. Okay, so bila you buka lampiran D, dia akan dalam bentuk Excel. Okay, Excel saya kecil pula, kita besarkan. Okay, so check betul-betul kat bawah ni lampiran D, jangan tersalah pula. Okay, so jangan tersilap. So tengok lampiran D kat bawah. So kat atas ni pun kan ada lampiran D. Cikgu dah siap type kan. Kalau you download daripada kita orang dah siap type kan. Okay, so yang warna kuning-kuning ni maknanya dari soalan. Okay, please alert apa yang dia dah bagi kat soalan tu, you kena copy betul-betul. Jangan gatal-gatal tukar tarikh ni. Nampak tarikh sebelah kanan ni? Perasan tak? Okay, kalau tarikh sebelah kanan ni, dia bukanlah 1, 2, 3, 4, 5. Tengok dia mula-mula 1. And then 3, 6 dan sebagainya. Kenapa dia 1, 3, 6 bukan 1, 2, 3 dan sebagainya? Sebabkan dia ada hari cuti. Ada hari khas untuk ahli dan sebagainya. So yang tu dia tak letak. Dia dah take out siap-siap. So copy gila-gila, download daripada kami, senang kerja korang. Okay, so sekarang saya nak ajar macam mana nak pakai dia. Okay, macam mana nak pakai Excel ni. Okay, so you pergi. So mungkin you nampak lah apa yang kita cuba bantu. Kejap ya, saya nak gerakkan mouse dia. Okay, dia gedik sikit sebab dia online. Okay, boleh nampak So dekat sini ada 18, betul? Itu jumlah. Okay, so you masukkan dia berapa jam. Okay, kalau you perasan, sesi 1, berapa jam dia perlu buka, beroperasi? Berapa jam? Ni kita boleh adjust sikit kalau you ter-adjust macam tu, buat macam tu. Tak ada masalah lah, jangan takut lah. Dia komputer nak tolong, bukan nak menyusahkan kita. Okay, so kalau sesi 1, maknanya 8 pagi sampai sebelum maghrib 7 malam. So berapa jam tu? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesti 11 jam sahaja. So kalau awak gedik-gedik tulis kat sini 12 jam, totally salah. Ni salah tau. Ni. So salah. Kenapa salah itu? Okay, sebab dia beroperasi 11 jam je. Maksimum mana pula datang 12 jam. Okay, faham? So itu dah salah. Jangan buat. You mesti letak maksimum 11. So alert lah, benda biasa, simple kan. Okay, 8 pagi, ni salah type ni ni salah type ni. You all tukar sendirilah. 7 malam. Salah type, so kita tukar sikit. 7 malam. Kalau ada typo, you all boleh check macam ni lah. Okay, 7 malam sehingga 12 malam. Sesi yang ke-2. Okay, typo
Okay, so you 7 malam sampai 12 malam berapa jam? 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam. So maksimum orang boleh datang main 5 jam je. Jangan gedik-gedik tulis 6 jam. Orang nak balik dah. Kau main dengan siapa? Hantu. Merisaukan. Okay. So that's why dia letak kat sini 5. Nampak? 5. So dia letak je. Saya pun hentam ni lah 4. Buat sekali ikut sesedap rasa. Saya pun letak 3, 4. Tak keluar pula. Lari dia. 4, 2. Lepas tu sini 3. 3 saya letak 4. Okay. Saya ter-enter. Sorry. 4. Okay. Cantik. So cikgu, jumlahkan tu kita kira kalkulator lepas tu manual je ke? Sebenarnya untuk Excel kita ada soft copy. Kalau ada soft copy ni senang. You buat masuk dia punya formula. Tengok formula kat atas ni. Dia baca kat sini. Siapa yang belajar komputer senang lah. Okay, cara dia, tekan tambah. Lepas tu pilih sel yang ni. Tambah lagi. Sel yang ni. Tambah lagi. Sel yang ini. Lepas tu you terus tekan enter. Dapat 18. Betul kan? 6 kali 3, 18. Lepas tu tak payah buat kerja berulang-ulang. You klik kat sini. Tak nampak ya? Okay, kita fokus besar sikit. Bagi terang. Ada yang tengok pakai phone kan? Okay. Okay, so macam ni. You dah ada apa orang kata formula you buat macam tu kan? Okay, dah enter. You pilih dia kan ada kotak kecil comel tu kan? Ni kotak comel ni. You pegang sampai jadi tambah ni tu. Simbol pelambah. You klik and drag sampai bawah. Terus dikirakan. Siap. Okay? So miracle ni pakai komputer. Macam tu lah. Okay, cikgu ada formula lain kan? Ada. So bijak. So key in sama dengan tulis sum. Dia lambat sikit. Okay, kurungan. Okay, you pilih dari mana sampai mana you nak. Saya nak dari 4 yang ni sampai yang ni. Okay, sama dengan. You akan dapat 11. So benda yang sama. Pergi bawa awak punya cursor ni ataupun mouse ni. Pergi sampai jadi simbol plus. Klik, drag sampai bawah. Tara, siap. So you boleh buat benda yang sama sampai bawah. So saya ulang suara, masukkan nombor yang awak suka hati tapi ikut keadaan. Kalau dia sebelah pagi, maksimum 11. Kalau sebelah malam, dia maksimum berapa tadi? 5. Okay. So yang merah ni jangan sebab 12 dah main dengan hantu. Main hantu. Macam tu tak nak kan? Okay, apa lagi benda maklumat penting kat situ? Dia ada tulislah kejohanan futsal anjuran kelab. Masukkanlah je nama kelab kita. Kalau macam kami, kelab inspirasi JG. Masukkan je lah. Okay. Cikgu nak letak nama kelab lain boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh je. Tak ada masalah. Ini pun boleh ikut bicara cikgu awak. Cikgu awak kata apa? Nak kelab sendiri ataupun kelab orang lain yang tumpang dekat tempat kita. So no hal. Okay. Okay. So apa lagi yang pelik-pelik kat sini? Tak ada. Cuma itu sajalah kita nak share bagaimana nak buat jumlah punya formula dan juga macam mana nak key in nombor tu. Okay. So that's all for now. Kita jumpa lagi dalam lampiran yang lain. Assalamualaikum. Okey, ada yang tanya ataupun ada ramai jugalah yang WhatsApp, ada yang message tepi, PM, DM macam-macam lah Dia tanya, lebih kurang macam ni lah. Cikgu nak soft copy template jawapan boleh? Kalau nak template jawapan ataupun soft copy dia kita boleh bagi. Jawapan penuh kita tak boleh bagilah. Sebab ini effort adik-adik Okey, cara dia macam mana cikgu? Okey, disebabkan pucuk dicerita bulan mendatang. Kita nak tolong adik-adik yang datang. Okey, so kena isi Google Form yang ada dekat bawah ni. Okey, so bawah YouTube posting ni ataupun yang you nampak kat bawah ni akan ada Google Form link dia. So you isi form tu. Simple je, tak susah pun. Klik link dulu lah. Isi sikit maklumat, email address adik, nama adik, sekolah mana, macam tu je kita tanya. And then kita akan bagi satu invitation.
Email invitation, you akan dapat satu email. Dah siap isi borang tu, dah submit, you akan dapat satu email invitation untuk masuk Google Classroom. Okay, dan lepas dapat Google Classroom tu, you boleh enjoy lah. Download soft copy yang you nak pakai. Nak pakai soft copy tu macam mana, boleh tengok kita punya video-video. Okay, so saya share how it looks like the Google Classroom. Macam mana nak download dan sebagainya. Okay, sekejap kita share. Okay, lepas adik dapat email invitation tu, adik kena confirmkan. Lepas tu adik terus boleh masuk Classroom. Okay, Google Classroom. You boleh tengok dekat screen kita ada paparan beginilah. So tajuk dia akan keluar kerja kursus SPM 2020. Adik klik link tu. Lepas tu adik pergi kat classwork. Kalau pakai phone dia ada dekat bawah classwork. So you akan nampak lah. Okay, contohnya nak buat hari ni ataupun masa tu adik nak buat tentang lampiran D ataupun lampiran F. So kat sini kami lah klasifikkan D hingga J ada duduk dalam ni. So klik kat situ. Pergi dekat bawah ni. Klik sebelah kanan. Open link in new tab. Gedek dia akan buka. So bila dia buka, you klik kat situ. Dia akan nampak satu Excel. Macam-macam kan dekat bawah ni macam-macam. Rasa nak buat G, pergi kat G dan sebagainya. So macam mana nak download, pergi dekat sebelah kanan. Ada butang download lah. Yang arrow ke bawah tu. Sebelah gambar printer. Okay, so you pun tekanlah download kat situ. Okay, so tak susah lah. So itu kemahiran masing-masing lah menggunakan komputer. Saya tak menyangkal lagi anda semua anak-anak yang bijak. Okay, so itu sahaja dari kami yang boleh kami bantu, insyaAllah. So jangan lupa teruskan subscribe kami dan tekan butang loceng tu untuk mendapatkan notification update-update video kami yang akan datang. Okay, jangan lupa subscribe dan share dengan kawan-kawan. Sebab kalau kita share, makin bijaklah kita, insya-Allah. Okay, selamat berjaya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.